بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini senantiasa beroleh barakah dan rahmah dari sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, pada malam ini insya-Allah kita akan membacakan ayat yang terakhir, iaitu merujuk ayat 44 daripada surah An-Naml. 44 adalah merupakan ayat terakhir yang difirmankan oleh Allah berkaitan dengan kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dan penguasa Sabak, iaitu Ratu Bilqis. Walaupun sebenarnya surah An-Naml ni panjang lagi. Satu surah An-Naml ni sampai ayat 93. Tapi hak betul-betul Allah cerita pasal Nabi Sulaiman ni berakhir pada ayat 44. Jadi sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qila lahadkhulis sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Surah An-Naml ayat 44. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qila lahadkhulis sarha, telah dikatakan kepadanya, yakni kepada Ratu Bilqis, iaitu sang penguasa Sabak, udkhulis sarh, masuklah kamu ke dalam istana. Falamma ra'athu, maka tatkala Bilqis melihat kepada lantai istana tersebut, hasibathu lujjatan, dia menyangka ataupun dia mengira bahawa di hadapannya adalah seperti sebuah kolam air yang besar. Wa kashafat an saqaiha, lalu disingkapnya akan kedua-dua betisnya. Qala innahu sarhun mumarradun min qawarir,
Berkata Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, innahu, sesungguhnya ia, sarhun mumarradun, istana yang dibuat daripada lantai yang licin, min qawarir, yang terbuat daripada sejenis kaca. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi, maka Bilqis menjawab, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi akan diriku sendiri, wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku tunduk, aku patuh ataupun aku berserah diri bersama dengan Nabi dan Rasulnya yang bernama Sulaiman, lillahi rabbil alamin, kepada Tuhan yang menguasai sekalian alam. Baik. Itu adalah lebih kurang terjemahan secara ringkas. Dikatakan kepada Bilqis supaya dia memasuki istana atas perintah daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dan apabila Bilqis ni masuk ke dalam istana tersebut dan dia melihat kepada lantai istana, dia berkira-kira ataupun menyangka bahawa dia ni melihat ataupun berhadapan dengan sebuah kolam air yang besar. Atas sebab sangkaan dan perkiraan tadilah yang menyebabkan bila dia nak berjalan di hadapan Sulaiman, dia menyingkapkan kedua-dua betisnya. Baik. Dalam ayat ini disebutkan kalimah wakasyafat an saqaiha, lalu dia menyingkapkan kedua-dua betisnya. Dalam ilmu balaghah, apa yang disebut di dalam ayat ini dinamakan sebagai majaz. Majaz ni biasa secara sederhana ada dua jenis. Pertama ialah majaz lughawi dan yang kedua ialah majaz aqli. Dalam ayat ni merujuk kepada majaz aqli. Majaz aqli ni dia ada banyak jenis pula. Bergantung dia punya alaqah, bergantung dia punya qarinah. Hubungan tertentu untuk menceritakan keadaan dan sesuatu situasi. Baik, dalam ayat ni ialah majaz aqli yang dia punya alaqah ataupun qarinah, hubungan dia dengan mahalliyah. Yang sebenarnya yang disingkap tu bukan kedua-dua betisnya. Mana boleh nak menyingkap betis? Hak betulnya singkap apa? Singkap kain tu. Tetapi perkataan kain tidak disebutkan di dalam ayat. Jadi ayat cuma menyebut lalu disingkapkan kedua-dua betisnya. Betis kita ni tak boleh nak selak dah betis. Tapi hak betul nak disebut dalam ayat ni, dia menyingkap kain yang melindungi betis dia. Dia selak kain yang melindungi betis. Itu disebut sebagai majaz, termasuk majaz aqli yang alaqah ataupun qarinah dia mahalliyah. Saya boleh bagi lagi satu contoh jenis majaz aqli yang mempunyai qarinah yang lain. Salah satu ialah as-sababiyah, sebab. Contoh di dalam surah Mu'min ayat 36. Bila sebut surah Mu'min ni ramai orang tertukar. Sebab dalam Quran ada satu surah nama surah Al-Mu'minun. Tu Al-Mu'minun. Bila kata sebut surah Mu'min tu, ada setengah Quran, setengah versi dia tak guna sebutan surah Mu'min. Tapi yang dia guna ialah surah Ghafir. Surah Ghafir itulah merujuk surah Mu'min. Jadi jangan pula kita dengar surah Mu'min, rasa-rasa macam surah Mu'minun. Lain, Mu'minun lah. Mu'min tu merujuk surah Ghafir dalam versi tertentu di dalam Al-Quran, merujuk ayat 36. Dalam ayat tu menyebut waqala fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Berkatalah Fir'aun kepada pembantunya yang bernama Haman, ibni li sarhan. Ibni li sarhan, binalah bagi aku ataupun buatlah bagi aku sebuah bangunan yang tinggi.
Dalam ayat tu Allah guna kalimah sarhan. Tengok pada ayat ni. Qila lahad khulis sarha. Sama. Jadi Fir'aun dia minta kepada Haman supaya bina bagi dia satu bangunan yang tinggi, la'alli ablughul asbab, supaya dia dapat mencapai pintu-pintunya. Jadi dia suruh sebenarnya dalam kisah ni supaya Haman bina bangunan yang tinggi, Fir'aun nak naik atas bangunan tu. Puncak yang paling tinggi, tempat yang paling tinggi kerana nak tengok Tuhannya Musa alaihi salam, konon-kononnya. Tetapi kenapa dalam ayat ni disebut sebagai majas akli yang bersifat sababiah? Haman tu jadi sebab untuk merealisasikan pembinaan bangunan tersebut. Yang hakikatnya berkemungkinan Haman ni cuma mungkin dia create plan saja. Haman ni mungkin dia cipta reka bentuk saja. Tapi yang betul-betul bina bangunan tu Haman ke dia suruh orang lain buat? Betul-betul dia tak buat pun, dia tak pegang cangkul, dia tak pegang apa pun. Walaupun disebut Haman bina untuk aku bangunan, tapi Haman akan suruh orang lain pula. Jadi pekerja-pekerja itulah secara hakikatnya yang bina bangunan tu sampai siap. Tapi perintah siapa? Perintah Haman. Kalau siap pun naik nama siapa? Naik nama Haman. Walaupun bukan Haman hak betul-betul pi tak jongkong pi sapu simen dak. Itu dipanggil majas akli yang bersifat sababiah. Banyak lagi majas-majas akli yang mempunyai alaqah dan qarinah yang lain. Tu kita sebut cuma sebahagian. Baik, kembali kepada tafsir. Qila laha udkhulis sarha. Berkata Nabi Allah Sulaiman alaihi salam kepada Bilqis, masuklah kamu ke dalam istana. Baik. Sebelum Bilqis dan serta rombongan-rombongannya sampai bertemu, berjumpa ataupun menghadap Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam sebelum daripada itu telah meminta, ataupun dengan kata lain telah mengarahkan kepada setan-setan dan jin-jin untuk membina baginya sebuah istana yang besar. Sebelum Bilqis dan pengiring dia sampai jumpa dengan Nabi Sulaiman tu, Nabi Sulaiman suruh jin, Nabi Sulaiman suruh setan bina bagi dia satu istana yang besar. Yang mana istana ni dibuat daripada apa? Daripada kaca, sejenis marmar, sejenis batu, sejenis mozaik yang berupa kaca yang jernih, yang macam kita tengok tu seolah-olah dia tu berkaca, dia transparent. Yang mana di bawah istana kaca tersebut diminta oleh Nabi Sulaiman dialirkan air di bawahnya, supaya air tu nampak berlari, supaya air tu nampak mengalir. Betul ada air, tapi air tu duduk di bawah istana kaca tersebut. Bagi orang yang tak mengenali, bagi orang yang tak mengerti, ataupun mungkin buat kali pertama, first time baru tengok teknologi seumpama itu, binaan seumpama itu, reka bentuk seumpama itu, sesiapa pun akan menyangka bahawa dia berhadapan dengan sebuah kolam air yang besar. Air ada sungguh macam kolam tu, tapi duduk bawah mozaik ataupun lantai yang berkaca serta bersifat jernih serta transparent tadi. Jadi di kejauhan kita akan nampak, oh, depan aku ni ada sebuah kolam air yang besar. Walaupun sebenarnya kaca-kaca tersebut, lantai-lantai tersebut menghalangi seseorang daripada terkena air yang berada di bawah lantai itu. Okey. Jadi inilah yang menjadi perbahasan serta perbandingan pandangan-pandangan dan pendapat di kalangan ulama-ulama, apakah punca sebenar? Dengan kata lain, apakah penyebab, apakah dorongan, apakah motivasi yang menyebabkan Nabi Sulaiman rasa nak bina istana kaca tersebut?
Secara biasa kita tahu bahawa sebelum ini Nabi Allah Sulaiman sudah mempunyai istananya yang tersendiri. Bahkan dia juga mempunyai singgasana yang hebat. Bangunan-bangunan serta istana yang jumlah dia berapa sebelum ni? Hampir 1000 buah. Adakah tidak mencukupi lagi bangunan, istana serta jumlah tersebut untuk diperlihatkan, untuk dipertontonkan kepada Bilqis, sehingga perlu kepada Nabi Sulaiman minta jin dengan syaitan buat bangunan yang baru, buat istana yang baru. Baik, inilah yang jadi perbahasan para ulama. Ada satu pandangan ataupun satu pendapat yang mengatakan bahawa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam mempunyai hasrat. Nabi Sulaiman mempunyai keinginan untuk mengahwini Ratu Bilqis dan menjadikan Bilqis ini sebagai teman hidup dia. Ini pandangan ni sebut. Tuan-tuan boleh rujuk dalam tafsir Al-Quranul Azim Imam Ibnu Katsir. Jadi bila kata Nabi Sulaiman punya hasrat nak mengahwini Ratu Bilqis ini, sebab Ratu Bilqis ini digambarkan sebagai seorang penguasa yang cantik, lagi menawan. Tetapi yang menjadi masalah ialah ada cerita-cerita, ada desas-desus, hari ini kita sebut sebagai hearsay. Cerita-cerita yang mengatakan bahawa Ratu Bilqis ini mempunyai kedua-dua betis yang dipenuhi dengan bulu. Cerita-cerita lah, tak tahu betul ke tak. Dengar-dengar cerita Ratu Bilqis ni, kedua-dua betis dia tu dipenuhi dengan bulu-bulu. Serta tumit kakinya seperti tumit kaki binatang, iaitu bentuk berteracak. Macam kita tengok tapak kaki lembu, tapak kaki kuda, tapak kaki unta. Dengar-dengar cerita demikian. Maka atas dasar tersebutlah Nabi Sulaiman minta kepada jin, minta kepada setan supaya dibuatkan bangunan istana kaca sedemikian rupa, kerana bila hal tersebut dibuat, apa yang akan berlaku kepada Bilqis? Dia akan menyingkapkan kainnya. Dengan kata lain, bila tersingkap kain Bilqis tadi, akan nampaklah akan kedua-dua betisnya. Jadi daripada situ dapat mengetahui dan membuktikan, ada bulu sungguh ke tak ada bulu? Kaki dia tu berteracak sungguh ke tak berteracak? Macam tapak kaki kuda sungguh ke bukan macam tapak kaki kuda, sebagaimana cerita-cerita yang didesas-desuskan sebelum ni. Jadi tujuan dia dalam pandangan ni nak membuktikan hal tersebut. Inilah yang diungkapkan ataupun dituturkan oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi dan lain-lain. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir dia. Jadi bila betul-betul Bilqis sudah memasuki ruang istana atas perintah tadi, udkhulis sarha, masuklah kamu ke dalam istana. Bila Bilqis betul-betul dah masuk ke dalam istana, dia melihat di hadapannya seolah-olah lantai istana yang terbuat daripada kaca yang licin itu, seperti gambaran dia berhadapan dengan sebuah kolam air yang besar. Dia menduga demikian, dia menyangka dan meyakini demikianlah, disebabkan itulah dia singkap kain dia selak kain dia. Kalau dia tahu benda tu, yakni air tu duduk bawah tu, agak-agak dia nak selak tak? Dia tak akan selak kalau dia tak menyangka dan yakin demikian. Tapi sebab itulah sangkaan dan keyakinan dia, maka dia selak kain dia. Bila dia menyelak ataupun menyingkap kain dia, maka terpandanglah oleh Nabi Sulaiman akan kedua-dua betisnya. Yang mana pandangan Nabi Allah Sulaiman terhadap betis Bilqis tersebut adalah begitu cantik dan begitu indah. Begitu cantik dan begitu indah. Tetapi sayangnya, betis tu cantik dah, betis tu indah dah, tetapi dipenuhi dengan bulu-bulu. Dalam riwayat ni betul sungguhlah ada bulu. Jadi ini mungkin disebabkan Bilqis ni masih belum bersuami.
Itu sebab dipenuhi dengan bulu-bulu. Tambahan pula cerita sebelum ni, bapak dia orang manusia, mak dia apa? Mak dia tu jin. Riwayat-riwayat bersumber Israiliyat kata bapak dia ni manusia, mak dia jin. Sebab tu dia jadi lagu tu. Jadi Nabi Sulaiman berkeinginan agar bulu-bulu yang terdapat pada kedua-dua betis Bilqis tadi dihilangkan, dibuang, dilenyapkan. Jadi ada suara-suara yang memberi pandangan dan saranan kepada Nabi Allah Sulaiman, salah satu bentuk ataupun cara nak bagi hilang bulu kaki tersebut ialah menggunakan wasilah atau perantaraan pisau cukur. Ambil pisau cukur, cukur je lah, hilanglah bulu tu. Jadi bila diarahkan kepada tukang-tukang cukur tadi menggunakan pisau cukur, cukur punya cukur tak hilang juga. Apa jenis bulu tak tahulah. Tak hilang juga. Jadi bila hal tersebut tidak dapat disettlekan, tak boleh selesai, tak dapat dibereskan, maka Nabi Sulaiman minta bantuan kepada jin-jin pula. Jadi Nabi Sulaiman suruh apa? Suruh jin-jin ni buat satu jenis ubat. Satu jenis ubat yang bersifat ubat sapuan. Satu jenis ubat tu jenis sapu. Dalam tafsir Ibn Katsir sebut nama ubat tu Nurah. Ubat tu dinamakan Nurah. Yang mana bila disapukan ubat tersebut, maka akan gugurlah, akan hilanglah, akan lenyaplah bulu-bulu tersebut daripada kedua-dua betis Bilqis tadi. Dan sejak peristiwa itu, orang-orang mula mengenali bahan-bahan yang dibuat oleh jin tersebut dan menggelarkan sapuan atau ubat itu, dia ni jadi terkenal dengan ubat untuk melenyapkan atau menghilangkan bulu. Kita hari ni tak payah ubat Nurah, ambil jilet je. Iklan jilet belambak kan. Kawan tu iklan jilet, kawan ni iklan jilet, juluk je kaki, terus meninggal tanpa kesan. Tapi dulu tukang cukur pun tak makan juga. Jadi dibinalah benda tu. Ataupun dibuatlah sapuan tadi. Okey. Itu adalah satu pandangan ataupun pendapat. Tapi pandangan ini kita jadi gek sikit sebab apa? Sebab yang menyebut demikian, Imam Ibn Katsir sebut antaranya ialah Ibnu Abbas, tokoh yang besar ni. Imam Mujahid, tokoh besar. Ikrimah, tokoh besar. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, Abdul Rahman As-Suddi, Ibnu Jurayh dan lain-lain ni, semua nama-nama besar. Jadi berbandingkan dengan riwayat dan cerita yang dibawa dan dipersembahkan tu, ada sesetengah ulama mengatakan bahawa sumber ini tidak dapat dipastikan kesahihan dia. Atau dengan lebih tepat mungkin diambil ataupun dicedok daripada sumber-sumber ataupun riwayat Israiliyat. Kerana memungkinkan atas riwayat tadi adalah merupakan satu bentuk, kita kata apa dia? Satu bentuk seolah-olah macam menjatuhkan maruah, menjatuhkan martabat dan kemuliaan seorang nabi dan rasul Allah yang bernama Sulaiman. Sampai ke kena buat satu istana yang besar, kena buat macam tu macam ni semata-mata nak tengok betis seorang wanita. Jadi ada setengah ulama yang mengatakan benda tu macam tak beradab untuk kita nisbahkan atas kemuliaan seorang nabi dan rasul. Walau bagaimanapun pendapat imam-imam tadi disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir. Itu kita letaklah disclaimer, hanya Allah lah yang lebih mengetahui akan riwayat tersebut. Baik, seterusnya ialah pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua datang daripada Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq seorang tokoh yang terkenal sebagai ahli sejarawan. Jadi dia telah meriwayatkan daripada Yazid ibn Rumman, menceritakan bahawa bila Nabi Allah Sulaiman berkata udkhulis sarha, masuklah kamu ke dalam istana, tujuannya yang sebenar bukan sebagaimana riwayat yang pertama, tetapi untuk memperlihatkan, untuk mempertontonkan kepada Bilqis akan kemegahan istana yang dimiliki olehnya.
serta menunjukkan kebesaran kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman lebih jauh berbanding dengan apa yang dimiliki oleh Bilqis itu sendiri sebagai penguasa kerajaannya di Sabak. Jadi nak habaknya istana yang aku buat ni, yang aku bina ni jauh lagi megah, jauh lagi gah daripada istana kamu di Sabak. Kerajaan yang aku punyai, kepimpinan yang aku punyai, penguasaan yang aku punyai, jajahan, wilayah, taklukan jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada apa yang aku punyai. Kalau dengar pandangan ni nampak clear sikit kan? Jadi bukan tujuan sebagaimana riwayat pertama, tapi buat tu nak tunjukkan kemegahan dan kekuasaan Nabi Allah Sulaiman jauh lebih hebat, jauh lebih besar daripada penguasaan Bilqis itu sendiri. Jadi bila Bilqis tu benar-benar memasuki ruangan istana tersebut, lebih kurang samalah ni. Jadi dia melihat kepada seolah-olah seperti sebuah kolam air yang besar, lalu dia menyingkapkan kedua-dua betisnya. Lalu disebutkan kepadanya, qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Sesungguhnya itu adalah istana yang mempunyai lantai yang licin yang terbuat daripada kaca. Rupa-rupanya Bilqis itu tersilap atas sangkaan dan keyakinan dia bahawa di hadapannya adalah sebuah kolam air yang besar. Nak menunjukkan bahawa hal tersebut adalah merupakan suatu perkara yang baru, satu pengalaman yang baru yang dihadapi dan dialami oleh Bilqis berkaitan dengan teknologi ataupun kejuruteraan pembinaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dengan bantuan jin-jin dan setan-setan tadi. Jadi bila betul-betul Bilqis benar-benar berdiri berhadapan dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, maka ketika itulah Nabi Sulaiman menyerukan dan mendakwahkan Islam kepada Bilqis tadi, supaya dia mengikuti seruan dan dakwah Nabi Allah Sulaiman hanya menyembah satu-satunya tauhid yang benar, tauhid yang khalis, tauhid yang sahih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengancam Bilqis daripada dia berterusan melakukan penyembahan kepada selain Allah, iaitu menyembah matahari. Jadi inilah kita boleh ambil dalil dan hujah pandangan daripada Imam Mujahid dan Sa'id bin Jubair sebelum ni. Bilqis benar-benar menyatakan keislamannya selepas masuk dalam istana, bukan sebelum tu. Sebab sebelum tu ada perbahasan ulama kan. Ada ulama kata Bilqis ni sebelum masuk istana tu dah menyatakan keislaman dia. Tentang ayat 43 tu. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Tapi pandangan Mujahid dengan Sa'id bin Jubair ni nampak lebih berbaloi untuk kita terima, kerana di sinilah benar-benar ternyatanya keislaman Ratu Bilqis di hadapan Nabi Sulaiman. Baik, ada disisipkan pendapat Imam Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in yang cukup terkenal, yang mempunyai ramai guru-guru daripada kalangan sahabat-sahabat Rasulullah. Dia mengatakan bahawa ayat ini merujuk kepada Bilqis benar-benar yakin, dan Bilqis ni benar-benar percaya bahawa dia sedang berada di dalam satu binaan yang besar, dalam satu istana, bangunan yang besar, melebihi jauh daripada apa yang dipunyai oleh kerajaannya sendiri. Itu sisipan yang dikemukakan oleh Imam Ibn Katsir dengan pandangan dan pendapat daripada Hasan Al-Basri. Baik, pandangan yang terakhir yang kita boleh ambil juga daripada Muhammad bin Ishaq. Tadi pandangan kedua Muhammad bin Ishaq dari jalur periwayatan Yazid ibn Rumman. Tapi ni daripada ulama-ulama lain, daripada Wahab bin Munabbih, yang menceritakan bahawa sebelum kehadiran atau sampainya Bilqis
berhadapan dengan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman telah meminta jin dengan setan ini supaya membina satu istana yang besar yang terbuat daripada qawarir, daripada kaca, sejenis lantai yang bersifat jernih, bersifat transparan, yang dialirkan air di bawahnya. Kemudian Nabi Allah Sulaiman telah meletakkan singgah sananya di dalam ruangan. Lalu Nabi Allah Sulaiman duduk di atas singgah sana tersebut, dan kemudian diaturkan kerusi-kerusi khusus mengelilingi Nabi Allah Sulaiman yang terdiri daripada wazir-wazir dan menterinya. Sama ada dari kalangan manusia, dari kalangan jin, burung-burung dan sebagainya. Ketika keadaan seperti itulah, barulah diminta Bilqis ni masuk menghadap Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dan berlakulah perkara-perkara yang disebutkan tadi. Sebab semua pandangan merujuk kepada ayat yang sama, tak perlulah saya nak ulang banyak kali dah. Kalau sebut kata 6 pandangan, 6 kali kena ulang. Dia tengok depan tu macam kolam air, duk singkap kain dia. Jadi tak perlu sebut banyak, tu adalah perkara yang sama yang disebutkan dalam semua pandangan. Tetapi yang berbeza dalam pandangan ini ialah bila Bilqis berhadapan dengan Sulaiman, sama seperti tadi, Nabi Sulaiman menyeru dan mendakwahkan Islam pada dia. Tetapi dalam pandangan ini menyebut pada peringkat awal berlaku penolakan daripada Bilqis atas seruan dan dakwah daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Pandangan ini menyebut Bilqis telah menyebutkan perkataan yang berbentuk penolakan tadi, menolak Islam yang diseru dan didakwahkan oleh Sulaiman dengan perkataan yang keluar seperti ataupun seumpama orang-orang kafir zindik. Tapi dalam pendapat tu tak dinyatakan bagaimana contoh sebutan tu. Tapi dia cuma buat perumpamaan ucapan-ucapan seperti kafir zindik yang dikeluarkan oleh Bilqis. Bila Nabi Sulaiman mendengar perkataan tersebut, maka terduduk Nabi Sulaiman. Tersungkur Nabi Sulaiman sehingga Nabi Sulaiman sujud. Sujud kerana apa? Sujud kerana ngerinya mendengar jawapan penolakan daripada Bilqis. Ngeri macam mana? Apa yang dia ucap? Wallahu alam. Terduduk Nabi Sulaiman sampai sujud. Ngerinya jawapan yang kamu bagi ni. Tolak tu tolaklah, tapi apa jua bentuk ucapan tu? Bila wazir-wazir dan menteri yang mengelilingi Sulaiman tengok Nabi Sulaiman sampai tersujud, semua ikut sujud bersama Nabi Sulaiman. Jadi Bilqis ni dia jadi kaget bila melihat Sulaiman tu sampai tersujud dengan jawapan dia, semua menteri dia sujud sekali. Dan selepas itu Nabi Sulaiman mengangkat wajahnya lalu berkata, celakalah kamu. Apakah yang telah diucapkan oleh kamu sebentar tadi? Lalu waktu inilah Bilqis terkejut dan berasa dia menyesal atas kesilapan dia mengeluarkan kata-kata berbentuk penolakan tadi. Lalu dia pun katalah ayat ni. Qalat, berkata Bilqis, Rabbi, ya Tuhanku, inni zalamtu nafsi. Sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku sendiri, wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku tunduk, aku patuh, aku menyerahkan diri aku bersama dengan Sulaiman. Ayat ini adalah merupakan hujah dan dalil bahawa dia telah menerima Islam sebagai akidah baru dia, sebagai pegangan keagamaan baru dia, serta meninggalkan amalan penyembahan kepada matahari, lillahi rabbil alamin, kepada Tuhan yang menguasai sekalian alam. Habislah ayat 44. Elok-elok. Baik. Apa kesimpulan, apa rumusan yang kita boleh ambil sebelum kita mengakhiri ayat ni?
Jadi sebagaimana yang kita faham, sebagaimana yang kita maklum, yang kita pelajari sejak awal, antara Nabi Allah Sulaiman kaitannya dengan burung hudhud, kaitannya dengan jin ifrit, kaitannya dengan Asif bin Barkhia, seorang hamba Allah yang dikurniakan ilmu daripada Alkitab, kemudian utusan-utusan daripada kedua belah pihak. Burung hudhud hantar surat, Bilqis hantar utusan dia bawa hadiah, kemudian balas balik, kemudian Bilqis mai balik bertemu dengan Nabi Sulaiman, dan segala bentuk situasi-situasi, peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang berlaku tidak lebih dan tidak kurang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita dapat mengetahui kebenaran yang sebenar, pengetahuan yang sejati, apa yang ingin dikhabarkan oleh Allah menerusi penceritaan dan kisah yang dipaparkan di dalam Al-Quran. Sebab itulah kalau boleh, bila kita ni berinteraksi, berta'ammul, bermuamalah dengan ayat-ayat Al-Quran, Imam Ibn Qayyim dalam salah satu kitab dia, kita ni kena minta dua benda. Minta dua benda. Apa dia? Pertama, nombor satu ialah pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar, nombor satu. Yang kedua ialah niat yang baik. Satu, pemahaman yang benar. Keduanya ialah niat yang baik. Kadang-kadang bila kita membaca satu-satu kisah yang difirmankan oleh Allah, tak kiralah apa-apa kisah, tak kiralah apa-apa cerita, yang selalu menyebabkan terjadi perselisihan ialah kerana pemahaman tadi. Ada sesetengah orang bila dia berhadapan dengan kisah-kisah yang dipaparkan oleh Allah, mereka menggunakan cara, mereka menggunakan wasilah ataupun manhaj dengan cara pemahaman yang sebenar, sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran, sebagaimana yang dikehendaki oleh hadis, berpandukan kepada golongan-golongan sahabat yang kita panggil sebagai golongan-golongan salaf yang awal. Dan ada juga sebahagian manusia bila berinteraksi dengan kisah-kisah dalam Al-Quran, mereka mempunyai pemahaman yang sebaliknya. Ada yang boleh kita katakan sebagai pemahaman yang salah, pemahaman yang silap, pemahaman yang keliru, pemahaman yang terseleweng dan sebagainya. Jadi kita minta kepada Allah supaya menetapkan atas kita jalan pemahaman yang sebenar, sesuai yang dibawakan oleh Allah dan dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, punya niat yang baik. Niat yang baik bila kita berhadapan dengan kisah-kisah ini untuk dijadikan iktibar, untuk dijadikan perbandingan dengan kehidupan yang kita lalui sekarang ini dengan apa yang dipaparkan oleh Allah. Terutama berkaitan dengan akhlak, terutama dengan berkaitan dengan sifat dan perilaku kita. Adakah sifat-sifat kebaikan yang ditonjolkan dalam setiap kisah itu dapat kita amalkan hari ini? Dalam kisah tu mesti ada watak, kita panggil protagonis dengan antagonis. Watak baik, watak buruk. Bila dalam kisah tu ada watak-watak baik, perlakuan-perlakuan baik, akhlak-akhlak yang mulia, mampu atau tidakkah kehidupan hak kita duk lalu hari ini, kehidupan hak kita duk berjalan hari ini dapat mengikuti dan mengambil manfaat daripada kebaikan-kebaikan yang tersurat dan tersirat di dalam kisah. Serta hak mana tak baik itu dapat tak kita hindarkan daripada diri kita. Cuma kita bimbang belajar kisah, belajar sirah, apa-apa bentuk keburukan, kemungkaran yang ada dalam kisah yang dipaparkan tu kita duk buat juga. Hak tu jadi sedih lah. Kita tahu dah cerita hak mana baik, hak mana buruk, tapi kita tinggalkan hak baik, kita duk buat, kita duk amal hak buruk tu. Seterusnya kita kena ingat juga dua benda yang kita selalu lafaz di belakang surah Al-Fatihah.
Kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dua sifat yang Allah letak pada kaum Yahudi dan kaum Nasrani mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan dua benda tadi. Kaum Yahudi, mereka tahu tak kebenaran? Mereka tahu kebenaran. Kalau tahu kebenaran, punya niat yang baik, baik tak jadi dia? Dia akan jadi baik. Tapi kalau dia punya pengetahuan, dia punya informasi, dia tahu sesuatu yang betul, sesuatu yang benar, tapi punya niat yang tak baik, apa jadi? Jadilah seperti Yahudi yang diancam kemurkaan dan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat dia tak baik. Jadi bila niat dia tak baik, mari betul-betul Nabi Muhammad yang diceritakan dalam kitab mereka, dia beriman ke dia tolak? Kalau niat dia baik, dia akan terima apa yang dipaparkan dalam kitab dia. Ni Muhammad, Nabi dan Rasul terakhir yang dah mai dah. Pasal apa kamu tak mau beriman? Kerana dia mempunyai niat yang lain. Dia bukan setakat menolak, bahkan dia menentang Nabi Muhammad. Dia fitnah Nabi Muhammad. Lebih jauh ada cubaan-cubaan dan agenda nak bunuh Nabi. Memang niat tak baik. Dan satu lagi ialah golongan yang telah disesatkan oleh Allah, orang-orang Nasrani. Kerana sebab apa? Pemahaman yang tak benar tentang akidah mereka sendiri. Pemahaman yang tak benar tentang agama dia. Kalau kita punya pemahaman yang benar, kita akan ikut yang sebenar. Sebab tak faham yang sebenarlah menyebabkan mereka terkeliru dalam acuan agama mereka sendiri, sehingga mereka mengikuti sahaja kalam-kalam ulama mereka yang terseleweng, kalam-kalam ulama mereka yang tersasar, sehingga lari daripada pemahaman yang sebenar dalam agama mereka. Itulah pentingnya, sebagaimana yang saya sebut tadi, perkataan Imam Ibn Qayyim, dalam kita berhadapan dengan hal-hal seperti ini, haruslah mempunyai pemahaman yang benar dan niat yang baik. Jadi kita berakhir di sini untuk malam ini, dan berakhir jugalah kisah Sulaiman dan Bilqis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita untuk mempelajari kisah-kisah lain yang dipaparkan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله